Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Okay, nama saya ialah Nur Hidayah binti Zakaria. Nombor matrik di 2017-10-7700. Okay, pertama sekali saya ingin memohon maaf jika suara saya tak berapa jelas ataupun sengau sebab saya tak berapa sihat. Okay, untuk soalan A, bagi saya guru perlu mempunyai 15 personality dan tingkah laku ini, iaitu pertama, seorang guru perlu menjadi peramah terhadap guru-guru lain serta para pelajar juga perlu berinteraksi dengan guru, dan guru juga perlu berinteraksi peramah lah. And then untuk yang kedua, seorang guru juga perlu mempunyai emosi yang terkawal dalam pelbagai situasi. Dan yang ketiga ialah mempunyai daya ketekunan dalam melaksana segala tugas yang telah diberikan. Dan yang keempat ialah guru perlu mempunyai komitmen yang tinggi dan berdedikasi dalam melaksana tugas. And then yang kelima ialah mempunyai sifat menyukai anak-anak, iaitu penyayang. And then yang keenam ialah menjaga maklumat dan kerahsiaan para pelajar seperti masalah yang dihadapi oleh para pelajar. And then yang ketujuh ialah mempunyai sifat kreatif dan inovatif bagi membolehkan guru mencapai prestasi yang tinggi serta dalam mencapai kejayaan pelajar. And then yang ke-8 ialah perlu mempunyai sifat yang bertanggungjawab. Yang ke-9 ialah perlu membuat persediaan yang rapi sebelum bermulanya sesi pembelajaran. Yang ke-10 ialah guru perlu menjadi pendengar yang baik. Jika pelajar mempunyai masalah, kita mendengar masalah mereka. Dan yang ke-11 ialah guru perlu wujudkan sifat hormat menghormati bukan hanya pada di kalangan para pelajar, tapi pada di kalangan guru-guru yang lain juga. Okay, yang ke-12 ialah guru perlu mempunyai sifat yang memahami terhadap para pelajar. Guru perlu bersifat adil terhadap para pelajar tanpa memilih kasih dengan pelajar kesukaannya dengan menutup kesalahan yang telah dilakukan. Maksud di sini, jika pelajar melakukan sesuatu kesalahan, kiranya kesalahan tetap, orang yang membuat kesalahan tetap bersalah. Kiranya tidak boleh memilih kasih. Okay. Ke-14 ialah guru perlu menjadi contoh yang baik kepada para pelajar dengan mempunyai personaliti yang baik. Ke-15 ialah tegas kepada pelajar yang melakukan kesalahan untuk mendisiplinkan mereka. Okey. Untuk soalan B, ulasan saya terhadap kesesuaian personaliti dalam kendiri seorang guru ialah bagi sifat kreatif dan inovatif ialah membuatkan guru boleh mencapai prestasi yang tinggi dan kejayaan pelajar. Sifat ini akan membuatkan pembelajaran guru semakin menyeronokkan, diminati dan mudah difahami oleh para pelajar, dan ianya juga akan mempengaruhi pelajar untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. And then yang kedua ialah guru perlu menjadi contoh yang baik terhadap pelajar supaya pelajar dapat mengikuti dan mempengaruhi melakukan perkara-perkara yang baik seperti datang awal ke sekolah, mengucapkan terima kasih jika mendapat bantuan daripada pelajar, dan kita sebagai guru jika melakukan kesalahan yang tidak dapat dielakkan, kita boleh meminta maaf kepada para pelajar.
Okey, oleh sebab tu guru perlu menjaga kepribadian yang baik untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang. Okay, yang ketiga adalah guru perlu mempunyai emosi yang terkawal apabila menghadapi pelbagai situasi dengan pelajar yang bermasalah. Sebagai contoh, guru perlu mengawal kemarahan dengan tidak mengeluarkan kata-kata kesat. Apabila pelajar melakukan kesalahan, malah guru perlu berkata dengan berhemah. Okey, yang keempat, guru perlu mempunyai komitmen yang sangat tinggi serta berdedikasi terhadap segala tugas, sama ada tugas dalam pentadbiran atau sesi pembelajaran. Sebagai contoh, untuk melihat pelajar yang berjaya, guru perlu mengadakan kelas tambahan. Lepas tu soalan-soalan latih tujuh peperiksaan tahun lepas, program-program motivasi seperti cara pengurusan masa, cara-cara untuk berjaya dan lain-lain. Okay, yang kelima ialah ada waktu guru perlu menjadi seorang yang tegas untuk menunjukkan aspirasi yang garang dan bengis di hadapan pelajar untuk menakut-nakutkan mereka dan supaya mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama, supaya dapat mendisiplinkan para pelajar. Okey, untuk soalan C yang mana refleksi dengan mengaitkan personaliti guru dengan diri saya sendiri sebagai seorang bakal guru. Okey, untuk sifat kreatif dan inovatif, bila saya akan menjadi guru nanti, saya akan menumpukan kepada kedua-dua golongan di dalam kelas. Okey, dua golongan ini adalah golongan pertama ialah golongan yang lambat dalam menerima ilmu, macam diri saya sendiri, dan golongan kedua ialah golongan pelajar yang cepat menerima ilmu, yang mana saya ingin memastikan golongan yang lambat menerima ilmu ini tidak ketinggalan dengan golongan yang menerima ilmu dengan pantas. Jadi untuk golongan yang cepat menerima ilmu, kita akan memberi mereka beberapa soalan untuk mereka menjawab, sementara untuk menumpukan golongan yang lambat dalam menerima ilmu, jadi untuk menumpukan mereka, saya akan menggunakan pendedahan yang mudah seperti lukisan ataupun gambar. Sebab kebiasaan pelajar dia akan cepat memahami kalau mereka nampak dengan kalau kita memberi contoh yang mereka nampak dengan mata daripada kita menerang sahaja. Jadi bila selesai menumpukan kepada pelajar yang lambat menerima ilmu, so pelajar yang cepat dalam menerima ilmu, setelah mereka menjawab segala soalan yang saya telah berikan, mereka akan menerangkan di hadapan kawan-kawan mereka untuk menjelaskan apa yang mereka faham. Okey. Dan sebenarnya teknologi juga memainkan peranan penting jika berlakunya situasi yang sama seperti COVID-19, yang mana sekolah perlu ditutup dan perlu menggunakan platform seperti Google Classroom dan berinteraksi dengan pelajar melalui media masa seperti WhatsApp pada waktu yang sesuai. Okey, untuk guru perlu menjadi contoh yang baik. Saya akan menjadi
seorang yang mempunyai personaliti yang baik dan menjaga untuk menjadi ikutan kepada para pelajar. Sebagai contoh, membuang sampah di dalam tong sampah, menempati masa untuk masuk ke kelas untuk sesi pembelajaran, dan bila berjanji untuk memberi sesuatu ganjaran atau hadiah, tunaikan janji. Kebiasaannya pelajar boleh dijadikan amalan atau tingkah laku bukan sahaja di sekolah tapi di mana-mana sahaja. Okey, sebagai contoh, pengalaman saya di UC, sebelum hendak menaiki bas, pelajar-pelajar UC akan beratur. Dan amalan ini diamalkan walau di mana-mana sahaja. Jika ingin menaiki bas di stesen bas atau sebagainya, minda telah ditetapkan bahawa sebelum menaiki bas akan beratur dan jangan berebut. Tabiat ini akan boleh diamalkan di mana-mana sahaja, dan bukan hanya boleh dipraktiskan di sekolah sahaja. Okey. Untuk emosi yang terkawal, saya akan menjadi seorang yang positif dengan fokus kepada perkara-perkara positif di dalam hidup. Okey, jika sesuatu masalah timbul terhadap pelajar, di mana sesuatu masalah yang berlaku kemungkinan pergaduhan antara kedua-dua belah pihak, saya akan mendapat penjelasan kedua-dua belah pihak sebelum bertindak. Sebab kadang-kadang si A akan bercakap sekian-sekian, si B akan bercakap sekian-sekian. So kita kena melihat kedua-dua perspektif untuk menentukan siapa yang bersalah, untuk mengetahui punca segala masalah itu berlaku. Dan saya akan cuba beristighfar dan selawat untuk mengelakkan daripada terkeluar kata-kata kesat terhadap pelajar tersebut. Okey. Untuk komitmen yang tinggi terhadap semua tugasan yang telah ditetapkan, yang telah diberikan, saya akan merujuk kepada guru yang telah lama berkhidmat untuk menimba ilmu daripadanya, untuk mengetahui lebih mendalam terhadap tugas-tugas yang patut dilakukan. Dan selepas itu saya akan mencari inisiatif untuk kejayaan pelajar saya, seperti kelas tambahan, mencari soalan-soalan esei tahun-tahun lepas untuk diulang kaji dan lain-lain. Okey, dalam menjadi seorang guru, ada masa kita perlu menjadi seorang yang tegas kepada murid-murid. Okey, macam saya seorang yang tidak terlampau tegas, tapi kalau saya tak senyum, memang orang akan cakap saya seorang yang garang. Okey, bagi saya untuk menjadi seorang yang tegas, saya akan membuat ekspresi muka yang sangat garang, tiada senyuman langsung, dan membuat suara lantang untuk menakut-nakutkan mereka. Tetapi hanya pada pelajar yang membuat kesalahan, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan berulang-ulang. Dan akan mempelajari cara-cara tegas ni daripada ayah saya, sebab dia seorang bekas tentera. So serta-merta dia akan membantu saya untuk menjadi seorang yang tegas. Dan juga bagi saya tidak menyalahi undang-undang jika kita memberi denda kepada pelajar yang membuat kesalahan. Sebab untuk mereka mempelajari perkara yang mereka lakukan itu adalah bersalah, adalah salah, adalah silap. Okey, bagi soalan D, bagaimana personaliti kendiri tersebut dapat dibina?
dan diterapkan dalam diri seseorang bakal guru, bagi saya personality kendiri itu bukanlah satu yang mudah untuk dibentuk dan dibina kerana ia bermula pada waktu kecil. Sebab tu orang cakap nak melentur bulu biarlah pada rebungnya. Dia sebenarnya bermula pada dalam persekitaran dan keluarga tersebut. Okay, personality ni juga boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak, dan disebabkan itu ibu bapa perlu mengawal emosi dan tingkah laku mereka, terutamanya ketika ibu tengah mengandung, kerana segala perbuatan, pemakanan dan tingkah laku ibu akan turun kepada janin di dalam kandungannya. Oleh itu ibu bapa perlu menjaga segala perbuatan mereka supaya zuriat yang mereka kurniakan, yang mereka jaga tu menjadi baik seperti mana perbuatan mereka. Okay. Dan mereka menjadi seorang yang berguna sebagainya. Okey, persekitaran juga amat penting dalam membentuk personality kendiri, seperti budaya masyarakat setempat, persepsi masyarakat dan peranan media massa juga merupakan elemen yang penting dalam membentuk konsep kendiri. Okay, budaya masyarakat amat penting kerana kanak-kanak dibesarkan di dalam persekitaran masyarakat yang wujudnya proses asimilasi tabiat budaya dalam diri kanak-kanak. Okey, media massa juga memainkan peranan penting kerana media massa merupakan ejen penyiaran yang penting untuk semua orang melihat, dan kadang-kadang juga banyak menonton televisyen. Jadi media massa perlu bertanggungjawab memastikan konsep kendiri yang positif dapat dibentuk dengan menyiarkan saluran-saluran yang berfaedah dan dapat menjana perkembangan minda kanak-kanak. Okey, ini saja jawapan daripada saya untuk pentafsiran terakhir. Okey, dengan ini saya mengundur diri. Assalamualaikum.